Seorang ibu tergamak mencampak bayi perempuannya yang baru dilahirkan dari tingkat 4 sebuah flat di Bayan Baru, Pulau Pinang. Bayi berkenaan ditemui masih bernyawa di dalam sebuah beg oleh seorang penghuni flat jam 8 pagi tadi. Kejadian itu disedari saksi berkenaan selepas terdengar bunyi dentuman kuat di luar rumahnya. Saksi kemudian menghubungi polis selepas menemui bayi yang cukup sifat di dalam beg terbabit. Ketua Polis Daerah Barat Daya Superintendent A. Ambalagan berkata bayi itu cedera dan berdarah di belakang kepala. Polis kemudian mengenal pasti rumah suspek dan membawa dia bersama bayinya ke Hospital Pulau Pinang untuk rawatan. Siasatan awam mendapati suspek berusia 18 tahun. Dia mengaku melahirkan bayinya pada jam 7 pagi tadi di dalam tandas rumah tanpa disedari ahli keluarganya. Suspek yang panik kemudian membuang bayi melalui balkoni rumah. Ketika kejadian, ibu bapa suspek tiada di rumah manakala adik-beradiknya tidak menyedari kejadian. Negara kita semakin maju. Negara berkembang pesat dalam semua aspek, sama ada dari segi ekonomi, politik ataupun sosial, selaras dengan wawasan 2020. Dalam kepeserikatan pembangunan fizikal itu, kita mengalami masalah sosial yang agak kronik seperti pembuangan bayi. Kemelut pembuangan bayi semakin berlangsung. Keadaan ini amat membimbangkan. Baru-baru ini, polis telah menahan seorang wanita dipercayai ibu kepada bayi berusia sehari yang dibuang di dalam sebuah mesin basuh di rumahnya di Kampung Ulu Rulang Kecil, Yan Kedah. Hasil siasatan, suspek berusia 38 tahun itu mengaku melahirkan bayi berkenaan dalam bilik air di rumah berkenaan yang dikongsi bersama bapa mentuanya tanpa pengetahuan suami serta bapa mentuanya. Bayangkan, ada juga yang membungkus mayat bayi dengan plastik, mencekik bayi sebelum dibuang ke dalam mangkuk tandas, bahkan ada yang sanggup menanam bayi hidup-hidup. Mengikut ahli kriminologi, pengaruh rakan sebaya dan pergaulan bebas, suka sama suka, ingin mencuba seks, terlalu percayakan lelaki, terdedah kepada aktiviti seksual secara berleluasa melalui jaringan. Yang seterusnya saya akan menerangkan tentang punca-punca kejadian seperti ini sering berlaku. Punca yang pertama ialah keruntuhan moral. Keruntuhan moral remaja juga dipengaruhi oleh gaya hidup. Seringkali ia membabitkan remaja yang berasal dari kampung dan berhijrah ke bandar. Di bandar pula, kurang pengawasan dan kasih sayang ibu bapa juga merupakan pengaruh yang kuat untuk mempengaruhi tingkah laku remaja. Ada juga remaja yang cukup didikan agama atau pelajar institusi pengajian tinggi yang terbabit dalam gejala pembuangan bayi. Oleh kerana takut akan dirinya atau bayi yang dilahirkan tidak diterima keluarga serta pandangan serong serta cacian masyarakat, mereka mencari jalan mudah untuk membuang bayi mereka seperti sampah. Dibuang di merata tempat, di masjid, surau, sungai, tong sampah, tepi jalan dan yang paling teruk, dibuang ke dalam mangkuk tandas tanpa sedikit pun rasa belas kasihan atau berkeperimanusiaan. Di Jerman, kerajaan menyediakan tempat khas sebagai pelindung kepada bayi yang dilahirkan akibat masalah sosial tadi. Tempat khas ini dikenali sebagai baby witch, bertujuan untuk mengelakkan bayi mati atau terbunuh. Kesan terhadap bayi adalah menyebabkan dia akan dipandang rendah dan hina oleh masyarakat setempat. Bayi ini setelah dewasa tidak akan dapat mengenali siapa ibu bapa kandung sebenarnya. Selain itu, bayi ini akan merasa sangat sedih dan kecewa akan sikap ibu bapa kandungnya yang membuangnya dan tidak menjaganya. Seterusnya, bayi ini akan dihausi kasih sayang daripada ibu bapa kandungnya yang telah membuangnya. Itu sesiapa ibu bapa yang masih dimaafkan oleh anak kandung yang mereka buang itu. Namun jika sebalik, maka ia akan dilaknat di neraka jahanam oleh Allah SWT. Kesan terhadap ibu yang melahirkan. Kesan terhadap ibu yang melahirkan pula adalah sekiranya ibu itu
telah membuang bayinya dalam tempoh masa terdekat maupun panjang, sudah pasti dia akan melindungi anaknya kembali. Misalnya jika anaknya masih hidup dan dijaga oleh keluarga angkat dan dia ingin mengambil semula, sebarang kemungkinan anaknya tidak mahu kembali kepadanya kerana anaknya tidak mengenali siapa ibu kandungnya. Oleh itu, ibu yang membuang bayi tersebut akan berasa amat menyesali dengan perbuatannya, malah tidak pasti lagi anaknya itu akan maafkan ibunya kembali. Kesan terhadap masyarakat adalah kita akan digelar masyarakat yang tidak bertamadun dan tidak berperi kemanusiaan serta masyarakat yang kejam. Selain itu, gejala ini juga dapat mengganggu sistem nilai dan perpaduan dan kesejahteraan masyarakat kita. Kemodenan masyarakatlah yang menyebabkan perubahan sangat ketara dalam proses seksualisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hazwani binti Musa. Saya akan menceritakan langkah-langkah untuk mengatasi isu pembuangan bayi. Seperti yang kita sedia maklum, remaja merupakan pelapis dan penentu jatuh bangunan sesebuah negara pada masa depan. Namun, gejala sosial yang menghantui remaja pada masa kini amat menggerunkan kita. Antaranya ialah gejala pembuangan bayi yang dari hari ke hari semakin membimbangkan. Saban hari, kes pembuangan bayi terpampar di jadah akhbar dan di kaca-kaca televisyen. Hal ini mestilah dibendung dengan kadar segera, sebelumnya ianya menjadi lebih serius. Kejadian pembuangan bayi ini seharusnya lebih cukup daripada untuk kita membuka mata masyarakat bahawa salah satu selaku seksual laku semakin merebak. Hal ini bukanlah untuk merunding jari kepada siapa yang paling bersalah dalam hal ini, tetapi bagaimana ianya boleh diatasi. Antara langkah yang harus diambil untuk mengatasi gejala pembuangan bayi ialah melalui peranan pihak berkuasa dan media massa yang ibu bapa dan badan-badan NGO dan masyarakat dalam mengejar arus pemodenan. Pemeluk-pemeluk pengguna bayi tidak harus dipendam sepi. Pihak berkuasa dan media massa haruslah memainkan peranan untuk memastikan dan mengatasi masalah ini. Pihak media massa hendaklah menyekat program-program hiburan yang boleh merosakkan akhlak remaja seperti filem-filem yang mengandungi adegan lincah yang boleh menyebabkan kadar gejala sosial semakin meningkat. Seterusnya, meningkatkan langkah pencegahan daripada pihak berkuasa pula adalah dengan menguatkuasakan undang-undang dengan mengenakan hukuman maksimum kepada pasangan yang berzina seperti mengenakan hukuman sebat. Hukuman yang setimpal harusnya dilakukan supaya dapat memberi pengajaran kepada remaja yang terlibat dan juga remaja yang lain. Secara tidak langsung, mungkin ini dapat mengurangkan kes pembuangan bayi dan masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Selain itu, pihak berkuasa juga mestilah mengadakan kempen-kempen kesedaran untuk membangkitkan kesedaran remaja terhadap isu ini dan seterusnya mendapat menangani masalah ini. Di seluruh itu, peranan media massa dan media cetak amatlah penting bagi menjayakan kempen-kempen yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa. Peranan media massa ini amat penting dalam menghebohkan dan membuat liputan secara besar-besar. Dalam menangani masalah ini, ibu bapa amatlah memainkan peranan yang penting dalam mencorak dan mendidik anak-anak mereka. Anak-anak ibarat kain putih. Oleh itu, ibu bapa mestilah memberikan didikan agama yang sempurna daripada anak-anak seawal mungkin demi membantu mereka daripada ke arah kebaikan. Selain itu, ibu bapa juga hendaklah sentiasa mengawasi pergaulan anak-anak mereka. Hal ini demikian untuk mengelakkan mereka daripada terjebak dengan pergaulan bebas dan seterusnya boleh membawa kepada penzinaan. Selain itu, ibu bapa juga mestilah menerapkan nilai-nilai murni, memberi sepenuh perhatian, kasih sayang dan meluangkan lebih banyak masa bersama-sama dengan anak-anak. Apabila perhatian dan kasih sayang diterapkan, maka anak-anak akan merasa mereka dihargai dan disayangi. Ini secara tidak langsung akan mengelakkan mereka daripada ditekan dan seterusnya mengelakkan daripada aktiviti-aktiviti pergaulan bebas di antara mereka. Oleh itu, pergaulan bebas perlu dibataskan dan seterusnya gejala sosial seperti pembuangan bayi hendak boleh diatasi.
Selain itu, persepsi masyarakat mestilah diubah dengan tidak terus menghukum mereka yang hamil anak luar nikah, tetapi sebaliknya berusaha membantu mereka agar mereka mendapatkan perlindungan dan menyesali perbuatan mereka. Masyarakat juga mestilah bersifat sensitif dengan apa yang berlaku di sekeliling agar gejala ini dapat dibataskan. Masyarakat perlulah peka dengan suasana di sekeliling mereka supaya masyarakat harus bersama-sama mencegah aktiviti yang tidak bermuara ini terus berlaku. Dengan ini dapat disimpulkan bahawa semua pihak terlibat dalam menangani masalah pembuangan bayi. Di sudut itu, semua pihak haruslah melihat gejala-gejala pembuangan bayi secara rasional dan tidak seharusnya memandang sepi tentang masalah ini. Oleh itu, bersama-samalah kita mengganding bahu bekerjasama dalam mengatasi gejala pembuangan bayi sebelum ianya menjadi lebih serius. Kes pembuangan bayi yang semakin berleluasa sememangnya amat membimbangkan dan mencemaskan masyarakat. Tindakan untuk mengawal gejala ini sudah sampai ke tahap yang dianggap serius. Justru itu, semua warga masyarakat tidak mengira kaum dan agama haruslah bersatu padu bagi membantu mencegah dan membanteras gejala sosial supaya tidak menjadi lebih serius dan dapat dikurangkan walaupun tidak sepenuhnya. Pihak atasan dan badan-badan kebajikan juga perlu lebih peka dan perlu menganjurkan pelbagai ceramah, program-program dakwah atau motivasi kepada remaja supaya mereka mendapat lebih informasi tentang gejala ini dan sedar tentang kesan serta bahaya daripada perbuatan yang tidak bermuara itu. Dengan pelbagai usaha yang dilakukan secara bersama-sama ini, ia sedikit sebanyak dapat mengurangkan masalah ini daripada menjadi satu penyakit berbahaya di negara Malaysia ini. Sebagai remaja yang bermoral, kita seharusnya menjauhkan diri daripada melakukan perbuatan yang kejam dan hina. Sekian, terima kasih.